Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Hari ni aku ada collab dengan Manpan Studio. Dah lama kita tak collab. Lebih kurang 2 minggu lah ke 3 minggu dah tak collab dengan Wibro ni. Lama gak. Last kita collab pasal apa? Pasal ni pasal tier list kan? Pasal tier list dengan prediction chapter 1057. Tak silap lah. Yes. So boleh lah 2-3 minggu lah. Okay, so finally kita collab once again hari ni. Sebenarnya hari kita shoot ni adalah tanggal 31 Ogos. So kita nak ucapkan selamat hari kemerdekaan lah kepada rakyat Malaysia. So aku pun akan cuba post hari ni juga. Hari ni shoot, hari ni post. Okay, kita akan cuba benda tu. And hari ni kita nak borak pasal apa? Kita nak borak pasal benda-benda yang best, benda-benda yang wow pasal Arc Wano ni. Okay, sebab kalau korang perasan, aku ada post dekat community post kan, apa yang best pasal Wano, apa yang korang rasa tak best pasal Wano. So benda-benda tu lah yang aku akan borak dekat collab dengan Mampan ada, collab dengan Kimi pun ada. Yang Kimi punya yang apa yang tak best pasal Wano, yang Mampan ni apa yang best. Nanti dengan Kimi ya. Macam ada setuju? Dah aku dah shoot dah pun, cuma aku tak edit. So yeah, buat 2 part jugalah yang untuk Kimi tu. Buat 2 part juga. Yang dengan Kimi tu aku shoot 2 hari lepas. 2 hari lepas aku shoot dengan Kimi. Semalam aku shoot dengan Pin. Ada plan dengan dia show nanti juga. Nanti try dengan Faiz lah. Faiz lah tak pernah approach lagi kan. Nanti lah. Okay. Aku dah pergi ke tempat mana ni. Okay. Apa yang best pasal Wano? Mas, sebelum tu aku nak tanya kau lah, apa pendapat overall kau pasal Wano? Sebab last time kita borak tu, waktu tu Wano tak habis lagi kan. So like sekarang dah betul-betul habis. Apa overall pendapat kau pasal Wano lah? Adakah dia masih top 1 ke, ataupun top 3 ke, top 5 ke? 9/10. Dia kata. Cantik. Aku tak boleh bagi 10/10 sebab adalah beberapa yang tak kenal jugalah dengan Wano ni. Macam contoh, karakter banyak juga yang sepatutnya mati tapi tak mati. Ya. Itu ada dalam aku borak dengan Kimi, memang ada. Macam mana dah? Boleh berapa rating untuk yang ni, art ni? 9 tu aku setuju lah. 9 tu okey lah. 9 tu okey. Adakah Wano masih nombor 1 dekat hati aku? Korang kena tengok collab dengan Kimi nak tahu jawapan. Okey. Tapi still lah, art Wano ni the best lah untuk sekarang ni. Tak ada art lagi lah yang boleh lawan. Itu untuk Mampan. Untuk aku, korang kena tengok jawapan dekat dengan Kimi. Okay. Okay. So first, apa yang best pasal Wano, kita nak borak pasal flashback Kozuki Oden. Satu flashback yang mana kita tahu akan ada. Bila kita tengok Wano tu, kita macam ternanti-nanti mana flashback Oden. Then Oda come up with the flashback, and it is a long flashback. Sebenarnya itu flashback paling lama dalam One Piece. Tak silap aku 12 chapter One Piece ni. Kalau dalam episod anime ada ke 15 episod? Ada 15 episod kan? Kalau dengan filler dia. Yes, sangat-sangat lama. Tapi lama dan bermakna, lama dan best. Pasal Kozuki Oden ni lah kan. Permulaan dia pun dah hype. Macam mana Oden dia membelah babi hutan. Babi yang hutan besar. Yang ni yang syok ni. Sebab first Oden ni kan dia watak yang kita tahu ada seorang yang lawak, ceria. Kira tak ada siapa pun expect yang dia ni boleh jadi seorang yang kuat lah. Tapi Kinemon yang perasan selepas dia belah babi tu. So dia punya intro tu dah macam Oden naik macam Oden ni kan. Lepas tu kita ingat kita just belajar pasal Oden punya childhood je, ataupun Oden macam mana jadi shogun je kan. Itu je lah yang kita ingat. Rupa-rupanya kita diceritakan cara dia hidup, macam mana dia kumpul setiap Red Scabbard kan. And then yang paling aku tak expect dan ramai orang tak expect, kita nampak sendiri pengembaraan Oden dengan Whitebeard Pirates dan dengan Roger Pirates. Paling penting lah Roger Pirates. Yes. So something yang
aku boleh kata ni flashback Oden / flashback Roger macam tu lah kan. So tapi itulah aku mula-mula masa tengok baca chapter ni kan, masa baca chapter dia dengan Whitebeard tu, ingat dia akan kekal lah dengan Whitebeard tu. Tapi dia ada something yang lebih besar lah. Jadi dia join dengan Roger sebab dia nak tengok pengembaraan yang lebih luas lah. Sebab macam Whitebeard, dia pun tak mau One Piece kan, dia pun nak dengan keluarga dia je. Macam Roger ni memang ada hala tujuan yang lebih penting lah. Jadi Oden lebih memilih Roger lah berbanding yang satu lagi part yang paling aku tak boleh belah dalam episod yang Oden lari-lari, lepas tu dia bagi pedang dekat Roger. Part tu best. Oh yes, part tu sangat-sangat epic lah. Sebenarnya dah expect dah Oden join sebab dah reveal dekat Zou sebenarnya. Yang yelah, Oden join Roger Pirates kan. Kita dapat information daripada ni. Dah maksud aku memang yang tu kita tahu dah. Maksud aku yang aku tak sangka lah yang dia akan ikut Roger lah. Kalau dari expect bukan daripada spoiler lah. Kalau kita tengok kan Whitebeard kan, satu kru yang siapa je yang nak masuk boleh masuk nak left macam tu lah. Tapi Oden seorang lah yang boleh buat macam tu. Ada satu lagi tu, apa, Blackbeard. Itu tak ada cakap lah. Itulah dia macam suka hati dia je nak tukar-tukar kru kan, tukar-tukar team kan. Macam sampai Blackbeard Whitebeard tu pun marah dengan Roger, mengamuk. Itulah dia macam ni, team EPL kau tak boleh tukar hati kan. Walaupun team kau tengah barai sekarang, kau kena hadap je lah benda tu kan. Jangan jadi macam Warner. Okay, yes, pasal Roger Pirates ni, of course aku tak expect kita akan nampak Roger versus Whitebeard. Dia macam bila kau baca tu macam betul ke ni tu, macam kau baca spoiler ke tak bila kau nampak Roger versus Whitebeard, and then kau nampak Roger versus Oden, and then kita nampak betapa gilanya Roger. Kita nampak Roger punya serangan Komurasaki pula dah, Kamusari yes, Divine Departure kan. Lepas tu kita nampak macam mana Roger Pirate sampai ke Laughtale tu. Aku akan cerita nanti sebab memang ada dalam ada part dia itu memang spesifik aku nak borak kan. And then cuma ni lah tadi kita ada sebut sikit pasal Whitebeard dengan Roger. Sebab apa yang jadi hype-nya Roger ni, sebab memang daripada episod 1 lagi lah. Dia jadi watak yang misteri. Dari situ lagi dah jadi satu karakter yang memang kita nak tahu kenapa dia ni boleh jadi Pirate King lah. Macam dengan Whitebeard pula, didedahkan dengan gelaran Yonko. Kita nak tahu dengan kekuatan Yonko. Jadi Mukadimah yang Oda tunjuk pun, dia tunjuk juga Whitebeard dulu kekuatan Yonko ni macam mana. Jadi dua-dua ni bila bertemu memang hype jugalah, walaupun singkat kan. 3 hari tu pun aku rasa macam training kan, bukan betul-betul lawan pun. Zam sana rasa dia betul-betul lawan ke, ataupun macam ada lawan-lawan sahabat yang tu lah. Lawan-lawan awal-awal tu macam real lah kan. Awal-awal tu yang awal tu macam real, tak bersentuh. Baru 3 hari tu macam dah main pedang-pedang kalau aku tengok. Yes, 3 hari tu macam tu je lah. And kita tak tahu jawapan Roger versus Whitebeard siapa yang menang. Oda sekali lagi macam nak cakap seri lah kan. Nak cakap seri lah. Itu sama argument dengan minggu ni punya argument lah, Mihawk versus Shanks kan. Oda akan tunjuk. Kalau Oda akan tunjuk, mungkin Oda akan tunjuk benda yang sama. Dia orang berlawan hype tapi 5 hari, 3 hari, 10 hari tak tahu siapa pemenang. Tak habis-habis. So okay, itu pasal Roger Whitebeard. And then bila Oda dah return daripada pengembaraan dia, kita dapat satu emotional impact dekat situ, yang mana dia kena tangkap. And then the final hour sebelum the final hour tu, waktu dia lawan Kaido tu lah, yang stylenya kan, kita nampak macam mana dia cedera kan, dia bagi paruh kat Kaido. Tapi kan ada lah dekat TikTok ni, mereka ada bahas lah tentang kekuatan Kaido yang masa tu dengan kekuatan Kaido yang sekarang. Rasa-rasa yang masa dia lawan Oden tu dah maksimum ke? Ataupun tu hanya permulaan lah, ataupun hybrid tu dia tak guna pun masa tu. Memang tak ada lagi ke, ataupun dah ada? Rasa macam mana? Memang Kaido yang sekarang jauh lebih kuat lah daripada Kaido yang 20 tahun yang lalu bagi aku. Yang Kaido yang lawan Oden, sebenarnya Oden boleh menang lawan Kaido yang boleh itu menang. Sebab ya dia kena main tipu ada nenek tu join tua. Nama apa lah.
Tapi for sure lah Kaido yang sekarang lebih kuat daripada Kaido yang waktu tu lah. Dan kita pergi ke part yang sangat-sangat epic untuk bunyi apa tu Syekh? Bunyi apa? Ya agak ada bunyi kapal terbang. Saya lama pula lalu. 2 bulan lalu pula merdeka ni. Selalu kapal terbang tak lalu tempat aku ni. Tiba dia bunyi. Okey. Finally aku nampak satu kematian yang sehebat setanding dengan kematian Whitebeard. Faham tak? Aku macam tunggu kan. Macam Whitebeard will always be my greatest death in any anime lah. Cara dia mati tu kan, bila belakang dia buka tak ada parut apa. Ui memang style, memang gila. Kalau kematian yang gentle lah orang kata. Dan Kozuki Oden aku boleh kata sama level lah dengan kematian Whitebeard, yang mana dia mati tu sebelum tu dia mengangkat 9 Red Scabbard sambil dibakar dalam minyak yang sangat panas. Sebenarnya dekat sini bukan Oden tu mati sebab dia kalah ke apa, tapi dia sendirilah korbankan diri dia. Boleh lah. And bila dia dah betul-betul penat, and then last kena tembak dengan Kaido kan. Kaido pun main pistol juga. Ingat Izo. Dan last kali Oden sebutlah benda tu, open the Wano Border, and kita macam tahu sikit lah kenapa Oden nak open, ada kaitan dengan Pluton. So itulah untuk flashback Kozuki Oden. Tapi yang aku best dengan Oden kan, kita punya karakter dia macam tadi aku kata dia seorang yang lawak, ceria. Memang macam watak Luffy lah juga, ada sikit-sikit tu. Tapi dalam diri dia tu ada something yang besar. Kalau macam Luffy, dia kita tahu dia bodoh, memang bodoh sungguh. Tapi macam Oden ni, dia ada something yang macam dia ni ada sejarah yang hebat juga dekat Wano ni. Dia boleh tahu pasal sejarah Wano ni, macam mana pembukaan Wano kan. Macam sebelum-sebelum ni Shogun pun mungkin dia punya info yang ada pada Oden ni lagi tinggi lah daripada Shogun-Shogun yang sebelum ni. Sebab sebelum ni pun tak pernah ada lagi lah pasal perbatasan Wano. Kecuali setelah Oden lah. Yes, betul. Oden memang bukan setakat flashback dia lah, karakter dia sendiri memang satu highlight lah dalam arc Wano ni. And disebabkan dia lah Roger berjaya sampai ke Laugh Tale, disebabkan dia lah Roger nampak One Piece tu sendiri. Of course aku nak pergi kepada part itulah. Dalam chapter 900 aku nak kena tebuk sikit kan dengan Zah. Dalam chapter 967 Roger Pirate sampai ke Laugh Tale. Satu benda yang aku tak expect aku akan nampak. Macam bila kau dah tengok benda ni daripada Astro ceria kan, daripada lebih kurang 15 tahun yang lalu, kau macam curious Roger ni jumpa One Piece ni macam mana kan, penggambaraan dia macam mana. Dan bila benda tu agak terjawab dalam arc ini, aku rasa it feels surreal. It feel like macam tak betul lah. Macam kita macam dah tahu 10% daripada ending One Piece ni kita dah tahu sikit. Dia apa yang buat momen tu sangat-sangat impactful untuk aku adalah itulah scene yang paling dekat untuk kita nampak apa itu One Piece. That's the closest. Bukan setakat apa itu One Piece, tapi sebab benda ni juga terjadi dunia One Piece kan. Itulah. Okay, aku bagi kau punya pendapat dulu Rahman pasal scene Roger Just Left ni. Aku yang ni aku tak sebut pasal chapter lah. Aku sebut lebih kepada episod 968 lah. Yang aku nangis kan. Dan Zah kalau korang dah tengok lagi pun dia reaction Zah boleh kata antara the best reaction yang ada dalam channel Zah. Boleh kata video ni lah berkenaan tentang episod 968. Zah sampai nangis tau. Padahal si kalau pun dia marah-marah, tak ada nangis-nangis. Ni Zah nangis. Padahal scene tu tak sedih pun, tak ada siapa mati, tak ada siapa yang terkorban. Lagi sedih daripada King Amon yang nak mati beberapa kali. Lagi sedih. Okay, aku nak cakap sikit lah pasal kehebatan Oda dalam part ni. Susah untuk seorang mangaka ataupun film director nak buat audience nangis menggunakan scene yang sedih.
scene yang sedih pun dah susah nak bagi kita nangis kan. Tapi lagi susah untuk seorang mangaka menggunakan scene yang tak sedih pun tapi audience still nangis. Which is bukan aku seorang je nangis, ramai gila nangis. Korang boleh tengok reaction kat luar sana yang tengok 900. Aku tak nangis tapi terharu lah. Dia perasaan tu macam Orang yang tengok One Piece lah, dia boleh dapat perasaan ni. Yang bukan setakat tengok lah, dia mendalami. Akhirnya dia anggap One Piece ni sebahagian dari hidup dia. Orang yang macam tu saja boleh rasa benda macam ni. Betul-betul. Dan mungkin sebab aku dah layan ni lama, so it hits really hard lah bila kau tengok Roger kan. Macam sebab cara dia reveal tu, chapter tu memang power lah. Sebenarnya aku baca yang first translation dia lagi best lah. First translation dia tulis, do you want to know what King of Pirate did when treasure nampak kat depan mata dia kan? Macam narrator tu tanya tau, nak tahu tak Roger buat apa bila harta tu kat depan mata dia kan? So panel tu tak nampak lagi. So bila Roger buat apa? And then Roger just kita ingat kalau dia tu dia nak lompat ke, dia nak lawan ke apa. Kita ingat benda-benda macam tu lah. Tak expect lah yang dia akan tak expect dia akan ketawa sambil ada titisan air mata dekat mata dia. So bila tengok panel tu, wow, ini satu benda yang aku tak pernah experience. It's my all time favourite scene lah actually kan. Untuk orang yang tak tahu, bayangkanlah Roger yang sanggup tinggal anak bini dia tapi tak nangis pun. Tapi apabila dia lihat One Piece ni dia dengan bukan setakat Roger, Rayleigh, Oden, kesemuanya sekali mengalami benda yang sama. Itu yang best tu tentang episod ni. Bukan setakat dengan background muzik kan. Background muzik, memories. Yes, waktu tengok anime tu lagilah. Bila aku tengok tu macam dia pakai lagu ni sebab semua orang tak expect tau. Semua orang ingat dia pakai lagu yang epic Grand Line. So bila dia pakai lagu yang digunakan dekat episod 1 punya ending, power lah Toei ni. Waktu tu aku puji lah Toei, walaupun recently aku ada maki-maki Toei kan. Saya aku nak maki, tak apa tu tak go. Episod tu power lah. And ayat Roger lagi kan. Cuma dia tak ada cuma, memang perfect lah scene tu. Cuma kita tak dengar gelak Roger kan. Kita je dengar background music lah kan. And satu lagi benda, kita nampak sedikit tease yang mana harta tu mungkin berkaitan dengan Joy Boy kan. Sebab Joy Boy, Roger dia kata kan, I wish I live in the same era as you, Joy Boy. Lepas tu finally lah kita dapat revelation yang Roger lah yang menamakan pulau itu sebagai Laugh Tale. Dan official lah nama dia bukan Rough Tale tapi Laugh Tale. Walaupun benda ni dah di reveal dekat movie Stampede, which is aku tak suka kenapa kau reveal dekat situ. Kalau kau reveal dekat manga ni lagilah epic kan. Sebab aku masa tu pun dah tinggal banyak chapter, tak pernah tahu pun kata pulau terakhir Laugh Tale. Tapi dah reveal dalam tu, jadi macam spoil lah juga kan. Dia dah reveal kat Stampede dah, lama dah dia reveal. So lagi dia buat reveal apa dalam movie ni aku tak tahu lah kan. Itulah, aku harap tak ada yang massive sangat lah dalam movie Red ni. So yes, lama sangat kita borak pasal Laugh Tale kan. Tak apa. Laugh Tale ni memang baik lah. Memang kalau korang nak tahu lah, ini fun fact lah. Si Laugh Tale tu setiap minggu mesti aku akan tengok. Kadang-kadang ada malam sebelum aku tidur, aku tak tengok benda lain. Aku terbalik sikit. Kalau aku 1015 tu yang selalu tengok. 15 pun ada gak tengok. Tapi scene bila Kozuki Oden cakap dia sampai ke pulau terakhir tu, memang aku selalu gila tengok lah. Sampai aku boleh tengah-ngiang lah kat sini. So sampai aku dah boleh ikut sebiji kata-kata Roger. Aku hafal apa yang dia cakap. Aku hafal yang first translation, aku hafal yang anime punya pun aku hafal. Itulah dia scene yang finally ada scene yang boleh kalahkan Zoro Nothing Happen. Macam Zoro Nothing Happen tu dah jadi my first favourite kan, daripada dulu lagi kan. Sebab scene ni dia jadi macam pelengkap untuk One Piece lah. Benda yang memang kita nak tahu sangat. Dan cantik lah dia buat dengan background yang kita nak. Bukan nak pun, tapi dia pasang tu memang padu. Yes, aku rasa scene ni takkan jatuh ke tempat kedua. Takkan dilupakan lah, takkan terlupa. Selagi Luffy tak sampai Laugh Tale lah.
Basically scene yang akan beat scene tu adalah Luffy nantilah sampai Laugh Tale kan. Okay. Alright. Kalau beat pun Gear 5 mungkin. Kalau dia boleh buat. Tengok sebab dia Gear 5 tu dia okay, aku boleh kata yang in term of hype, yang paling hype Gear 5. Tapi favorite masih lagi Laugh Tale lah untuk aku. Okay. Kita pergi kepada poin yang ketiga. Ni saja pun dah 10 minit dah. Yang last lah. Sorry. Tak ada. Poin yang ketiga, sebenarnya banyak plot twist dalam Wano ni sebenarnya. Banyak. Yang orang lupa. Tambah satu, apa Kinemon. Kinemon tak jadi mati tu, dia jadi plot twist yang aku nak marah kan. Dia betul yang jadi lawak bodoh banyak kan dia punya plot twist. Oh yang tu yang lawak tu kan. Yang lawak tu. Itu pun plot twist kan tu. Aku mah apa kan. Okay, apa plot twist yang aku boleh list setakat ni yang aku ingat, yang kita agak terkejut. First, Denjiro adalah Kyoshiro. Itu sangatlah. Memang tak pernah expect lah. Sebab daripada kecil dia level-level KMO lah, budak-budak bodoh macam tu lah. Tak pernah expect dia akan jadi pemedang. Dan muka dia pun lain kan. First dia ditunjukkan pun dia lawan Zoro. Zoro pun terkejut juga tengok kekuatan Kyoshiro ni. So yang tu memang style. Dan kedua, plot twist yang style juga adalah killer adalah Kamazo, the Slayer kan. Sebab kita dapat scene Zoro versus Kamazo dulu kan. So bila killer reveal tu, peminat Zoro terus claim, ini Zoro dah menang lawan killer ni kan, lawan commander kan. So aku suka scene tu. Bila aku ingat balik, memang waktu Kid macam menangis ke tak, mungkin tak menangis lah, tapi dia macam merayu kan. Boleh kata episod tu animation yang lawa juga lah. Kalau sebelum yang keluar 957, kalau tak keluar game tu lah, yang tu antara yang lawa juga lah. Yes, animation tu. Kid macam merayu siapa yang buat dekat dia punya member kan, kawan dia kan. So waktu tu kita nampak di sebalik topeng itu adalah killer. Itu bagi aku plot twist lah, tak expect lah. Itu tak expect. Macam Kid ni pun kita ingat dia ni jenis sombong, jenis macam tak ada perasaan. Tapi bila dia dah kenal macam ni pun ada perasaan lah dia. Betul. Dan plot twist terakhir yang aku boleh ingat adalah plot twist paling sakit hati lah. Sakit hati lah. Dan dia adalah betrayal kan. Dia betrayal, which is salah seorang rescue-bird rupanya adalah orang Orochi, which is Kanjuro. Bila nak cakap pasal dia pun dah plot twist. Betul, dia sendiri buat plot twist yang dia jadi Oden. Tu pun dah plot twist lagi. Yang tu another one kan. Tu shit tu. Tapi tu bullshit lah. Tu memang Aku punya dia ingat Oden Kanjuro punya. Kacau betul. Sebenarnya kita dah tahu dah ada spy kan. Ada spy, ada yang si Kitol lah dekat sini, tapi kita macam meneka. Tapi Kanjuro tu among top list juga lah sebenarnya kan, untuk orang teka kan. Kalau tengok dalam chapter tak apa jelas kan Oden, tapi bila tengok dalam anime dah jelas lah tu bukan Oden. Betul. Aku ingat lagi chapter yang aku kena spoil. ID tu spoil. ID tu spoil lah. Kali dah kena maki lah. Waktu tu aku tak rapat lagi dengan Adam. Aku maki dia kat situ. Maki lah, jangan spoil kat sini. Sorry dah. Waktu tu kita tak kenal lagi lah. Sekarang kita dah kenal each other semua. Okay. Ada, tak apa, semua masing-masing ada terspoil. Aku pun pernah agak. Itu lah, aku berkawan dengan orang yang suka spoiler lah. Okay. Aku ingat scene yang Kanjuro ni, yang scene dia dekat kapal tu lah, sampan tu lah, yang dia reveal yang it was me. Waktu tu panel dia style tu macam diorang tengah fikir siapa. Lepas tu Kanjuro reveal, lepas tu nampak muka dia Oda lukis gelap-gelap. Dan dalam chapter yang sama, kita nampak macam Red Scabbard tu hilang arah, macam tak ada harapan kan. Dekat depan ada Beast Pirate, dekat sampan ada Kanjuro, dekat pantai sana Momo dah kena tangkap juga dengan Kanjuro. Sampailah dekat chapter yang sama, hujung itu kita nampak kehadiran Straw Hat Pirates, Kid Pirates dan juga Heart Pirates.
penghujung chapter tu kita dapat Luffy dengan ayat dia, when you are at seas you fight pirates. Itu satu line yang ikonik lah untuk aku kan. Kita dah boleh imagine lagu Overtaken tu dimainkan. And dia mainkan lagu tu ke lagu lain dekat anime aku dah tak ingat. Aku rasa lagu yang lain. mana part mana? Part yang diorang datang backup Red Scabbard tu, yang dekat laut tu. Overtaken tak silap. Overtaken okey. So itu kali ni memang Overtaken selalu main kat lah. Dari start daripada 1015 sampai dia ulang berapa kali kat Overtaken. Itulah lebih pula kan. Okay, so itu untuk poin yang ketiga pasal Revelation ni. Okay, poin yang keempat adalah kita diintroducekan oleh Oda dekat Arc Wano ni pasal Advanced Conqueror's Haki, which is something yang sangat unexpected. Sebab kita tahu memang Oda akan cerita pasal Advanced Armament Haki. Okay, memang Rio tu penting untuk kalahkan Kaido. Rupa-rupanya ada yang lebih penting, ada yang lebih kuat, iaitu Advanced Conqueror's Haki lah. Chapter 1010 lah yang paling aku ingat kan. Macam mana Man chapter 1010? Chapter tu tapi tak lebih lagi lah chapter 1000. Tapi yang tu pun antara yang the best lah. Sebab kita tahu first dia chapter tu tak relax. Beberapa panel Ashura. Dia tanya Ashura, tak ada jalan cerita yang panjang-panjang, toy fight. Lepas tu Ashura keluar. Lepas tu agak-agak dalam beberapa panel lepas tu kita nampak dua pertemuan Conqueror's Haki antara Thunder Burger dari Kaido. Lepas tu Slipper Jepun mana tu Jepun kuat sangat. Jepun. Dekat manga kita nampaklah dengan jelas pertemuan antara Slipper Jepun dengan weapon Kaido. Dekat anime tak tahu korang tengok apa. Sebenarnya aku letak chapter 1010 ni, sebenarnya aku letak atas daripada chapter 1000. Kira atas daripada 1000. Tapi kalau anime aku lagi suka episod yang 1015 lah daripada 1028. Aku yang lebih pilih 1000 ni sebab dia macam tadi lah, macam kita tengok Pak Roger tu, dia tak ada apa sangat yang hype sangat, tapi dia ada feel dia tersendiri lah. Dan anime memang tambah lagi yang feel, memang dengan lagu tambah lagi feel. Dia dekat ni episod 1010 ni dia jadi macam Dragon Ball lah. Aku main, aku sampai borak ngadam 30 minit nak komplain pasal benda tu. Okay, kalau kau nak komplain Man, kau komplain sekarang. Aku dah habis komplain lah itu. Nanti bagi 2 video tak ada masalah ni. Okay, nak komplain macam mana? Aku first dengan Haki lah. Kenapa warna emas lah? Aku itulah kenapa tak buat warna merah je. Sebab kalau kita tengok Roger versus Whitebeard tu, kenapa tak buat macam tu dia? Yang tu dah style lah. Warna dia dah style macam hitam-hitam merah kan. Smart. Dan kita nampak benda tu. Dia ni macam emas ni dah macam dah terspoil sikit untuk Gear 5 lah. Betul. Tapi aku pun pelik macam mana dia nak buat colour untuk Gear 5 nanti. Sebab ni buat colour putih. Kalau emas pun dah terang macam ni. Kalau Gear 5 terang macam mana Mat? Dia jadi sini. Toei ni dia jadi sini sebab ni lah. Sebab 1015 ya, yang tu okey perwarnaan dia. Tapi sejak lepas tu ada Susanoo Zoro lah. Aku pun tak tahu macam mana boleh keluar Susanoo Zoro. Itu lah yang kau boleh tak macam pilih satu colour instead of menggunakan pelbagai colour. Zoro ada ungu, ada hijau, ada kuning, ada Luffy ada merah. Nanti kalau ada biru lah, aku lagi tak tahu. Itulah. Okay, isu pasal Toei Animation ni kita dah borak dah. Okay, part yang terakhir untuk saya rating bagi over untuk episod tu. Sebab episod tu hype juga sebenarnya, tapi sebabkan animation 8 lah. Dengan lagi satu kalau Big Mom pun yang episod sebelum tu aku mungkin tinggi sikit. Ashura Zoro tu aku okey lagi lah. Ashura tu at least nampak lah kan. Tapi tu lah dia tak hype macam dalam manga juga, tak dapat macam dalam manga. Dia tak hype, dia tak dapat feel tu, tak dapat. Sebab dalam manga kita first time tahu Zoro ada Conqueror's Haki. Dalam anime Toei Bangang tu dah reveal dekat episod mana lah. Dah lah 978 tak silap. Dah lah reveal Conqueror's Haki. Lepas tu Ashura ni buat jadi warna kuning juga. Aku lah itulah kuning kemas tau. kuning macam tu lah. Aku memang jam lah.
episod tu dengan episod yang depan tu memang, episod depan tu kalau Big Mom tak ulang banyak kali masuk dalam air tu mungkin 8.5 lah. Tapi sebab ada Big Mom tu lah, aku tak boleh. Okay, kita pergi ke point terakhir untuk part 1 ni. Ni aku nak borak banyak kan. Kita yang serba panjang. Yes, kita dapat momen Sanji sebenarnya dalam arc Wano ni. Walaupun ini sepatutnya arc Zoro, kita tak dapat sangat di Zoro punya hype moment tu, of course ada, tapi kita tak dapat sangat character moment ataupun asal-usul Zoro pun kita tak tahu semua tu kan. Itu dalam isu negatif nantilah aku borak kan. Tapi kita sebenarnya dapat Sanji punya moment tau, Mampan, yang waktu Sanji kata yang dia nak dengar cakap siapa, dia nak pakai baju Jerman ni ke ataupun dia nak ikut dia punya captain kan. Bagi aku itu satu scene yang agak emosional lah. Sebab dia jadi emosional lagi sebab dia tunjuk flashback dengan Germa juga masa tu yang jadi best lagi tau. Yes. Lepas tu dia buang tin tu macam seolah-olah tin tu kosong, tak ada apa bagi untuk penting dengan diri dia. Betul, padahal benda tu boleh kuatkan dia lah kan. Benda tu boleh kuatkan dia, and benda tu boleh jadi invisible, boleh jadi usia perempuan kan. Which is itu satu benda yang sangat penting untuk Sanji kan. Sebab yang mata dah masuk, kalau tidak sakit. Yes, so dia korbankan benda tu. Aku sangat-sangat suka. And then dekat hujung panel tu, tak silap aku, dia contact Zoro kan, pakai Dendemushi. Dia contact Zoro dan dia kata kalau diri dia berubah selepas ini, kau bunuh je lah aku Zoro kau bunuh je lah aku. Isi satu dia takut hilang kawalan lah. Tak ada dia rasa. Yes. Tapi tengok-tengok okey je kan, tak ada apa. Alah, tendang 2-3 kali habis tu. Tapi tu lah, ada juga fight Sanji dengan Queen ni pendek lah, agak pendek lah asal. Pendek jugalah kan. Tambah-tambah pula Queen punya attack mengarut-ngarut. Jenis-jenis robot pula. Tak ada macam fight macam dengan dia kan. Jenis macam pakai range lah, pakai jarak jauh. Betul lah. Sebab Sanji ni sesuai dengan orang yang jarak dekat sebenarnya kan, nak berlawan macam sebelum macam kita tengok dekat Alabasta dulu lawan Mr. Tu lah. Tapi sebabkan kaki dua-dua jadi best lah. Jadi style lah kan. Tapi ini dengan Queen dah lah banyak mulut. Apa dia cakap pun aku tak tahu. Yes, itulah aku appreciate lah Sanji punya moment dalam Wano ni. Walaupun aku fan Zoro kan, walaupun kadang-kadang aku tahu aku selalu nganjing Sanji kan, Sanji nombor 4, Sanji ni kan. Tapi aku nak cakap kalau in term of depth, in term of character wise, Sanji sebenarnya menang lebih daripada Zoro. Sebab Sanji ni dia pelengkap lah. Dia ada lawak, dia ada serius, dia ada komplit lah. Untuk satu karakter kita nak apa kat dia ada. Dan cuma tapi dia adalah over dia sikit dekat tu lah. Dia suka perempuan tu lah over sikit. Dan kita tahu tau cerita Sanji ni daripada kecil macam mana dia punya principle, macam mana yang dia takkan hit perempuan. Kita tahu benda tu kan. Oda dalam Wano ni diingatkan lagi sekali kan, waktu Sanji minta tolong Robin tu kan. Ada orang nganjing kan, ada orang tak suka kan. Peminat Zoro ramai yang nganjing Sanji kan waktu tu. Aku sebenarnya scene tu memang itulah Sanji. Itulah yang Oda nak bagi tahu dekat pembaca. At the end of the day, Sanji dia tak lari lagi dengan watak dia yang daripada dulu. Sanji tak akan pukul perempuan. Okay. So kalau Oda buat Sanji lawan Black Maria, kira memang tu bukan Sanji lah, orang lain lah. Itu kontradik lah dengan apa yang Oda dah tetapkan untuk Sanji. Sebelum ni pun dah jadi beberapa kali dah. Masa dekat NS Lobby pun dia tak lawan juga dengan perempuan. Tapi last okey lah. So yes, itu poin yang kelima. Dan by the way Sat, cakap tentang Sanji, aku nak sikit lah cerita. Sebab kalau Sanji ni kan, kita boleh ambil banyak benda lah. Dia mula-mula daripada makanan. Dia daripada makanan tu dia mengajak kita supaya hargailah makanan lah. Kita ni jenis, tak lah, kita ni manusia jenis makanan tak sedap tak mau lah. Tapi Sanji dia tak kisah makanan tu tak sedap ke sedap, dia hargai semua tu. Kalau Zoro tak tahu lah. Kalau ikut nak ambil pengajaran, ambil Sanji lah. Kalau ikut Zoro, Sanji lah. tidur lah, minum agak lah. Okay,
Itu saja guys untuk collab pasal apa yang best pasal Wano part pertama. Okay, aku tak tahu aku akan pisahkan ini kepada 2 part ke apa, tapi itu untuk part kat channel aku lah. Okay, so seterusnya akan ada dekat channel Mampan lah. Of course korang tanya-tanya terpulang pada Wibro lah. Tak, nanti nak tengok part seterusnya. Kami ada borak lagi lepas ni. Bukan borak ni, kami tahu ada poin-poin lagi besar lagi yang nak kena borak. Tak apa, nak datang ke channel Mampan Studio pula untuk part seterusnya. Of course korang akan tanya mana borak pasal Gear 5. Gear 5 kita akan borak dekat sana. So Chance, Mihawk lagi macam-macam lah. Yes, kita jumpa lagi guys dekat video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.